Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim yang menjadi PM hari ini, yang kita dapat lihat banyak bentuk serangan yang diterima Anwar, termasuk daripada Muhyiddin, daripada kepimpinan PN, pembangkang, dan terutamanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tak tahulah macam mana hubungan di antara Anwar dan Tun Dr. Mahathir. Tapi kita tahu memang mereka tidak berada di dalam hubungan yang baik. Kalau nak cakap Mahathir sekarang kritikal, mungkin iya. Di dalam keadaan politik beliau, di dalam status politik beliau. Kritikal kerana tak mampu untuk tumbangkan Anwar. Tak mampu untuk melihat Anwar jatuh. Sebab hari ini Anwar memegang jawatan PM. Tapi kalau dalam keadaan kesihatan Tun Mahathir, yang tahun 2025 pada tahun ini, kita dapat lihat tahun ke-100 untuk Tun Mahathir. Kita tidak berharap yang buruk untuk Tun, tapi semoga Tun terus sihat. Bercakap tentang kesihatan Tun, saya melihat dalam satu artikel berita menyebut Mahathir meninggal dunia. Tapi sebenarnya berita ini palsu. Berita ini tipu saja, ataupun orang zaman sekarang cakap hoax, H-O-A-X. Berita ini rupanya diterbitkan melalui Detik News bertarik 30 September 2024. Kala Mahathir Mohamad diterpa hoax meninggal di usia 99 tahun. Kabar bohong yang menyebut mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia dalam usia 99 tahun beredar di media sosial. Mahathir sendiri terlihat menghadiri acara bersama Sultan Perak saat hoax itu beredar. Mahathir merupakan pria kelahiran 1925. Dia telah muncul dan mendominasi politik Malaysia sejak 1980-an. Mahathir merupakan salah satu sosok yang membuat perekonomian Malaysia bisa melesat. Dia pertama kali menjadi PM pada 1981 dan terus berkuasa sehingga 2003 atau sekitar 22 tahun. Mahathir kembali menjadi PM lewat pemilu tahun 2018. Saat itu dia menjadi PM pada usia 92 tahun. Kena hoax meninggal dunia, terbaru nama Mahathir kembali ramai dibahas di media sosial. Pemicunya adalah pesan bohong yang berisi informasi soal meninggalnya Mahathir. Dilihat detik.com Minggu 29/9. Sejumlah akun yang bercentang biru mengunggah kabar Mahathir meninggal dunia. Salah satunya yang mencuitkan hal itu ialah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK R.I. Jimli H. Shiddiq. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, Jimli menghapus ceritanya dan mengunggah cuitan baru yang menyatakan cuitan sebelumnya salah. Dia memohon maaf atas kesalahan informasi yang diunggahnya. Jadi ini hanyalah berita palsu. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kita doakan kesehatan Tun Mahathir supaya beliau terus sehat. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Nah, ini adalah berkaitan dengan status Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebelum ini ada kepimpinan daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional yang berkata Anwar dan Zahid tidak layak memerintah negara, tidak layak untuk memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Dan pada akhirnya ini satu lagi cabaran untuk Perikatan Nasional. Adakah mereka yang layak untuk jadi kerajaan? Kalau layak, kenapa hari ini Anwar yang PM, Zahid yang PM, bukan mereka? Nah, itu persoalannya. Saudara-saudara, Hasan cabar PN. Jika Anwar tak layak jadi PM, kemuka usul tak percaya. Jadi saudara-saudara,
Kalau Anwar kala usul tak percaya, adakah Muhyiddin Yassin akan angkat sumpah pada parlimen akan datang, yaitu pada bulan Februari? Sekiranya Anwar Ibrahim kala usul tak percaya, adakah Muhyiddin Yassin bersedia untuk menjadi PM? Adakah pembangkang bersedia untuk menjadi kerajaan pada bulan Februari ataupun bulan April nanti? MP Pasir Gudang Hasan Karim menegaskan bahwa Presiden PKR dan PH, pengurusi PH Anwar Ibrahim, adalah pemimpin yang layak menjadi Perdana Menteri. Satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim yang menundukkan musuh-musuh politiknya, termasuk Muhyiddin, termasuk Mahathir. Kalau setakat ini mungkin tak ada harapan mereka lah nak tumbangkan Anwar. Sehubungan itu, MP lantang PKR itu mencabar MP PN supaya mengemukakan usul tidak percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri pada sidang Parlimen 3 Februari ini, jika mereka berfikiran sebaliknya. Di dalam Dewan Rakyat itu nanti adalah tempat yang wajar menentukan sama ada Anwar layak atau tidak layak menjadi PM. Saya berharap cabaran ini dijawab oleh Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz. Hasan mengulas kenyataan Tun Faisal yang mengemukakan beberapa dalil dan mencabarnya untuk mengakui bahwa Anwar dan Zahid bersama kepimpinan kerajaan campuran PHBN tidak layak memerintah negara. Nah, saudara-saudara, menurut Anda, adakah Anwar layak dan Zahid layak ataupun sebaliknya mereka tidak layak? Kalau mereka tidak layak dan mereka tidak pandai memimpin negara, kenapa sehingga hari ini mereka masih jadi PM, masih lagi memegang jawatan timbalan Perdana Menteri? Adakah PN hanya mahu berkuasa semata-mata, bukan untuk rakyat? Itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, sebelum ini ramai yang bercakap berkaitan dengan titah edendum. Banyak yang mulai bercakap berkaitan dengan pengampunan Najib. Titah edendum, tahanan rumah untuk Najib. Dan pada akhirnya, setelah ada satu kemenangan dan ada satu cahaya baru, harapan untuk Najib selepas menang rayuan 2-1, akhirnya ini satu lagi pengakuan PMX Anwar Ibrahim berkaitan dengan pengurangan hukuman penjara buat Najib. Adakah Anwar Ibrahim tidak setuju? Adakah Anwar Ibrahim membantah? Dan adakah Anwar Ibrahim tidak mahu Najib dibebaskan? Tapi pada akhirnya ini pengakuan Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan ramai. Anwar pertahan pengurangan hukuman penjara buat Najib. Anwar berkata dia tidak mahu Najib menderita sepertinya. Anwar pertahan pengurangan hukuman Najib dari 12 kepada 6 tahun. Perdana Menteri mengimbas kembali masa dia di penjara untuk mempertahankan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang didapati bersalah atas kesalahan rasuah dalam kes RM42 juta SRC International. Bercakap kepada media UK semasa lawatan rasmi ke London, Anwar dilaporkan berkata dia tidak mahu Najib menderita di penjara seperti yang dialaminya. Saya juga melalui neraka itu dan kurungan bersendirian. Saya tidak diberi sebarang makanan luar kecuali makanan penjara. Tetapi adakah saya perlu melayan Najib dengan cara yang sama? Saya kata tidak. Maksud saya, dia adalah bekas PM, katanya dalam temu bual dengan Financial Times. Najib 71 tahun menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan bersalah menyalahguna dana RM42 juta daripada SRC International Sdn Bhd.
Najib memfailkan petition untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022 yang membawa kepada keputusan lembaga pengampunan untuk mengurangkan hukuman penjaranya 12 tahun kepada 6 tahun dan denda 210 juta kepada 50 juta. Tidak seperti Anwar, bekas anggota parlimen pekan itu dibenarkan untuk meminta dan menerima makanan daripada luar. Pada Julai tahun lepas, Tengku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria, permaisuri yang di Pertuan Agong ketika itu, memuat naik gambar puding butterscotch yang dibuatnya atas permintaan Najib sebagai pencuci mulut kegemarannya. Dia juga, sementara itu Anwar menegaskan dia tidak akan memaafkan sebarang tuduhan rasuah yang berlaku di era pendahulunya. Dia juga mengulangi tuduhannya bahwa Perdana Menteri sebelum ini Mahathir Mohamad membenarkan dia menderita di penjara. Saya diserang dan hampir mati. Saya telah memaafkan perkara itu. Saya mau fikir lagi, kata Anwar, yang 2 kali dipenjarakan selama hampir sedekad berikutan sabitannya pada 1999 dan 2015. Tetapi mencuri daripada dana awam berbilion-bilion. Dan saya tiada kuasa untuk memaafkan kamu. Kamu kena pulangkan dana itu. Wow, satu kenyataan hebat daripada PMX. Pasti mengejutkan ramai.